Okay, Alhamdulillah telah baca separuh daripada surah Al-Buruj. Jadi kita tadabbur isi kandungan surah Al-Buruj ini. Pertama sekali surah Al-Buruj ini surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki buruj. Maka buruj ini kita tahulah gugusan bintang-bintang di langit. Bintang di langit ini sebenarnya sangat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkira wa nafa'u wa intifa'u wa fadl istifadah. Wal hasanatu musuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha faj'alha maradati wa qurbi wa tabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam ini untuk kita sambung tadabbur ayat-ayat dalam juzuk amma. Kita sampai ke surah Al-Buruj. Dalam kelas yang lepas kita dah baca At-Tariq. Sekarang kita sampai surah Al-Buruj. Maka kita sama-sama baca insya-Allah. Yang nak buka Al-Quran boleh buka surat 590. Kita baca separuh lah. Kita baca separuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Sadaqallahul Azim. Okay, Alhamdulillah telah baca separuh daripada surah Al-Buruj. Jadi kita tadabbur isi kandungan surah Al-Buruj ini. Pertama sekali surah Al-Buruj ini surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki buruj. Maka buruj ini kita tahulah gugusan bintang-bintang di langit. Bintang di langit ini sebenarnya sangat banyak. Bintang di langit ni kita tengok dengan mata kasar kita pergi keluar, kita tengok, kita nampak sikit je. Padahal banyak. Kalau digunakan teropong yang besar, nampak sebenarnya penuh bintang di langit ni. Daripada hujung sampai ke hujung semuanya penuh.
sebenarnya penuh, subhanallah. Jadi sangat banyak. Sebab tu tak hairan dikatakan kalau bintang di langit itu sebanyak butiran pasir di bumi itu logik. Ya, sebab apa? Sebenarnya ruang angkasa ni sangat luas, masya-Allah. Jadi yang hebatnya adalah yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak dapat nak pergi ke planet yang lain. Planet yang paling boleh pergi dekat itu bulan aja. Bulan tu pun dekat ya dengan bumi. Bulan tu pun kalau belajar sains asalnya pecahan daripada bumi. Zaman dulu meteor tu langgar bumi, terpecah sikit, terkeluar sikit tanah daripada bumi jadi bulan. Sebab itu pun sebenarnya bumi juga. Itu je tahap yang manusia boleh sampai. Planet lain tu tak dapat. Antara robot lah itu sajalah yang bolehnya. Tapi tak sampai kan, subhanallah. Jadi luasnya angkasa raya ni Allah yang menciptakannya. Okey. Jadi Allah bersumpah dengan langit, demi langit yang memiliki buruj, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Allah janji kita akan sampai kepada hari kiamat, memang kita akan sampai kepada hari kiamat. Yang mana tak ada orang yang terlepas daripada hari kiamat. Allah tidak mungkir janjinya, subhanallah. Itu janji Allah kepada kita hari kiamat, kita semua akan sampai kepada hari kiamat itu. Wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Wa syahid ni demi yang menyaksikan, wa mashhud demi yang disaksikan. Apa benda Ustaz? Yang menyaksikan tu apa dia? Yang disaksikan itu apa dia? Banyaklah tafsir para ulama. Tapi maksud asalnya begitu. Wa syahidin demi yang menyaksikan, wa mashhud demi yang menyaksikan. Maka ada hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah." Hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Kalau wal mashhud yaum Arafah, hari yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Kita tak lama lagi nak sampai hari Arafah. Hari Arafah ini hari yang terbaik dalam setahun. Siang yang terbaik dalam setahun adalah hari Arafah. Malam yang terbaik dalam setahun, malam Lailatul Qadar. Kena ingat. Kalau siang yang terbaik dalam setahun, hari siang hari Arafah. Kalau malam yang terbaik dalam setahun, malam Lailatul Qadar. Maka hari Arafah itu disaksikan oleh seluruh para malaikat. Sampai syaitan pun melihat kejadian pada hari Arafah itu, berguling-guling syaitan sebab tengok dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahid, dan yang menyaksikan Yaumul Jumaah adalah hari Jumaat. Hari Jumaat ini diibarat raya kecil lah, raya mingguan kepada kita, hari yang mulia kepada kita, hari Jumaat. Sayyidul Ayyam, penghulu hari dalam seminggu tu, penghulu dia adalah hari Jumaat. Masya Allah. Sebab tu hari Jumaat ni ada dia punya adab-adab dia. Kalau hari Jumaat pakai baju putih, pakai wangi-wangian, kita bersihkan badan kita, mandi sunat Jumaat, potong kuku, potong bulu-bulu yang ada di badan kita, bersihkan daripada kotoran, kemudian baca surah Kahfi, banyakkan selawat, datang masjid awal, banyaklah itu adab-adab yang khusus pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat ni memang hari yang mulia, Masya Allah. Sayyidul Ayyam, ketua dalam penghulu hari itu adalah hari Jumaat. Okey, itu dia. Itu pendapat, salah satu pendapat lah. Ada pendapat yang lain juga. Walhasilnya Allah bersumpah demi hari-hari ini. Dan dalam hadis juga cerita hari Jumaat ni akan datang pada hari kiamat seperti pengantin, ibarat pengantin, berseri-seri. Dan di keliling dia ada dia punya, kalau kita orang Melayu kita panggil pengapit lah. Pengapit pengantin ni pada hari kiamat nanti, siapa dia? Orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah adab-adab pada hari Jumaat. Masya Allah. Maka mereka akan berarak datang bersama dengan hari Jumaat. Subhanallah. Itu dia. Jadi Allah bersumpah dengan hari kiamat, hari Arafah, hari Arafah dan hari Jumaat. Ini hari-hari yang mulia. Qutila ashabul ukhdud, dilaknatlah ashabul ukhdud. Ukhdud ni maksud dia parit. Ukhdud ni asal maksud dia parit. Ashabul ukhdud ni orang-orang yang gali parit. Kenapa mereka gali parit?
mereka hidupkan api dalam parit tu. Kenapa mereka hidupkan api dalam parit tu? Mereka campak orang Islam hidup-hidup dalam api tu. Ini ada satu peristiwa yang sangat panjang yang diceritakan oleh Nabi SAW sendiri pada dalam hadis Nabi yang panjang. Masya Allah, dia ceritakan pada zaman dahulu ada seorang raja, kata Nabi SAW, dia ada raja ni dan dia ada ahli sihir. Dia ada ahli sihir. Macam kita tengok filem Harry Potter lah, yang hidup dengan sihir apa semua tu, memang sebenarnya zaman dulu memang ada. Pada zaman Nabi Musa AS contohnya, memang ketika itu penuh ahli sihir. Yang disanjung itu adalah ahli sihir. Siapa yang tahu ilmu sihir, maka dia disanjung. Memang itu sebenarnya betul-betul berlaku pada zaman dulu. Tapi tak adalah macam dalam filem tu kan. Itu filem melampau lah. Maka Nabi SAW cerita pada zaman dulu ada seorang raja dan dia ada ahli sihir. Dia ramai ahli sihir yang lain, tapi dia ni orang kata ahli sihir negara lah. Khusus raja punya. Walhasilnya ahli sihir ni dia berkata kepada raja, wahai tuanku, Patik ni dah tua. Patik ni nak cari pelapis. Biar ada seorang pelapis yang boleh melapis ilmu sihir ni. Supaya kalaulah saya ni meninggal dunia ke, tak adalah ilmu sihir ni terkubur begitu sahaja, ada pelapis katanya. Maka dia minta kepada raja untuk cari seorang pelapis. Maka dia cari, nampak seorang budak ni nampak bagus, cerdik budaknya. Maka dipilihlah budak ni, kata budak ni bagus ni sesuai ni, kita jadi pelapis kepada tukang sihir negara. Macam jumpa belalang pula kan. Jadi kepada tukang sihir negara. Masya Allah. Maka dia pun belajarlah. Budak ni, dia pergi belajar dengan ahli sihir ni. Setiap hari dia keluar daripada rumah dia pergi ke tempat ahli sihir ni belajar. Petang balik, besok pergi balik. Petang balik, besok pagi balik, petang balik. Tiba-tiba dalam perjalanan dia nak pergi daripada rumah nak pergi ke ahli sihir ni, nampak ada satu rahib. Rahib ini ahli ibadah lah. Ahli ibadah. Maka dia duduk. Rahib ni macam tengah sampaikan ceramah. Rahib ni agama yang betul. Tak pasti ini adakah zaman Nabi Musa ke, zaman Nabi Isa ke, Allahu alam. Walhasilnya rahib ini dia mengamalkan agama tauhid lah. Dia mentauhidkan Allah, rahib ni. Maka budak ni setiap kali keluar daripada rumah, dia singgah dulu tempat rahib ni, dia dengar ceramah. Lepas dengar ceramah, baru dia pergi jumpa tukang sihir. Nanti petang balik daripada tukang sihir, dia singgah sekali lagi dekat rahib ni, dengar ceramah lagi. Lepas tu baru balik ke rumah. Jadi setiap hari dia lewat. Dia pagi keluar daripada rumah, singgah tempat rahib ni, dengar ceramah, lepas tu baru pergi tempat tok ahli sihir. Sampai tempat ahli sihir lambat. Petang tu pun sama juga. Dia balik dan dia singgah tempat rahib ni, dengar ceramah, sampai rumah lambat. Maka mak ayah dia tanya dia, pergi mana? Budak tak pandai menipu. Dia kata, pergi jumpa rahib, dengar ceramah, fulan-fulan dia terkenal. Diorang tahulah rahib ni. Maka mak ayah dia marah. Rotan dia, pukul dia. Dan rotan dia kata, jangan pergi lagi rahib tu. Tak betul tu. Jangan pergi lagi. Lain kali keluar daripada rumah, terus balik daripada sekolah, terus balik sini. Kalau esok pagi dia keluar pula, dia singgah tempat rahib ni, sampai dekat tempat tukang sihir lambat. Tukang sihir tanya, pergi mana? Kenapa lambat? Hari-hari lambat. Dia pun cerita, budak tak pandai menipu. Saya singgah tempat rahib ni, dengar ceramah, dia kata. Maka marah tukang sihir ni, dia rotannya budak ni. Dia rotannya, dia kata, jangan singgah lagi tempat rahib tu. Tu tak betul tu, agama dia tu tak betul. Lain kali keluar rumah terus datang sini, jangan singgah tempat rahib tu lagi. Maka sedihlah budak ni. Sedihlah budak ini, maka dia dia balik. Dia singgah jumpa rahib ni, dia kata, wahai rahib, saya minta maaf. Syekh lah contohnya, dia kata, wahai syekh, saya minta maaf. Dia kata, saya lepas ni tak dapat datang lagi dah ke sini. Sebab apa? Dia kata, mak ayah saya marah, tak bagi datang. Itu tukang sihir pun marah juga, tak bagi datang. Maka rahib kata, tak apa, singgah je. Kalau lambat, kalau sampai sekolah lambat, cakap lambat keluar daripada rumah. Sekalau balik rumah lambat, cakap dekat sekolah lambat. Sebab apa? Sebab rahib ni nak ajar dia agama yang betul lah, agama tauhid. Sebab agama yang dibawa oleh ahli sihir ni syirik.
syirik. Dan raja tu pun samalah, kan? Subhanallah. Kebanyakan ilmu hitam ni banyaknya syirik. Ilmu hitam ni boleh jadi dosa besar, boleh jadi syirik. Dia gangguan ni ada dua jenis. Gangguan jin syaitan ni, dia ada gangguan yang jin ni dia memang dia kacau manusia. Orang tak suruh pun dia kacau. Dia merasuk orang tu, dia apa ke, kan? Itu yang mana syaitan lah dia panggil. Jin kalau jahat dia panggil syaitan. Seperti manusia juga. Manusia kalau jahat dia panggil syaitan. Jin yang jahat pun dia panggil syaitan. Minal jinnati wan nas. Allah kata syaitan ni ada dua jenis. Dari kalangan manusia, dari kalangan jahat. Dari kalangan jin. Okay. Jadi kalau yang jin ni mengacau orang dia tak apa. Tapi kalau sihir. Kalau sihir ni maksudnya dihantar. Sihir ni selalu dia berkaitan dengan benda syirik. Macam-macam lah. Dia bakar Quran ke. Dia pijak Quran ke. Na'udzubillah. Ada yang campak Quran masuk dalam tandas. Ada buat macam-macam. Dia punya syirik tu, sihir ni, dia kalau syirik dia lagi besar, lagi berkesan sihir tu. Subhanallah. Na'udzubillah. So apa? Sebab memang tujuan dia syaitan dia nak merosakkan manusia. Itu je. Memang tujuan dia nak menyesatkan manusia. Maka dia nak kata kalau nak berguna perkhidmatan saya, kena buat sekian syirik. Na'udzubillah. Maka rahib ni dia nak selamatkan budak ni daripada agama syirik ni, dia ajarlah budak tu begitu. Sampai satu masa budak tu pun buat begitu, kan? Subhanallah. Satu hari dia lalu jalan keluar dari rumah dia, tiba-tiba ramai orang berkumpul. Orang semua tengok kenapa ni? Maka dia tengok rupanya ada singa dekat tengah jalan. Ada singa besar dekat tengah jalan. Maka semua orang takut nak lalu sebab ada singa. Maka budak ni kata, sekarang ni lah, dia cakap dengan diri dia sendiri lah, sekarang ni lah waktu saya nak uji mana sebenarnya ajaran yang betul. Ajaran yang ia ajar oleh tukang sihir ke, ajaran yang saya belajar daripada rahib ini, mana yang sebenarnya yang betul. Maka dia ambil batu. Dia kata, wahai Tuhan, sekiranya agama yang rahib ini ajar itulah agama yang betul, maka selamatkanlah kami daripada binatang ni. Maka dia baling batu tu, kena kepada singa tu, mati. Mati. Maka terkejut, kecohlah semua orang. Semua orang kecohlah, semua orang main tengok, viral lah benda tu, cerita tu pun viral. Viral. Maka budak ni pun balik kepada rahib tu, dia seronok. Dia jumpa rahib, dia kata Ustaz, dia kata, saya seronok. Kenapa? Sebab dia ceritalah tadi ada singa apa semua, saya baling batu tu apa semua. Saya seronok sebab sekarang saya dah tahu agama yang Ustaz ajar ni, inilah agama yang betul sebenarnya. Maka Ustaz ni, budak ni happy, tapi Ustaz ni tak happy. Ustaz ni boleh hidup akan datang masalah besar ni, kan? Sebab orang semua dah tahu, semua orang dah kecoh, dah viral apa semua ni. Maka Ustaz ni pun kata, rahib ni pun kata kepada budak ni, wahai anak, kalaulah orang tanya dengan siapa kamu belajar, jangan sebut nama saya. Jangan sebut nama saya, sebab kamu akan mendapat ujian. Dan hendaklah kamu bersabar. Hendaklah kamu bersabar. Masya Allah. Maka budak ni pun semakin terkenal di negeri dia. Ramai orang jumpa dia sakit. Orang sakit, apa ni itu dia sembuhkan, sakit ini dia sembuhkan, sakit itu dia sembuhkan, sakit ini dia sembuhkan. Sampailah satu orang buta pun. Seorang buta ni dia ahli istana lah. Ahli istana ni dia buta. Dia dengar kata budak ni bagus ni, ramai orang jumpa dia sakit semua boleh sembuh. Maka dia jumpa budak ni. Dia kata, Pak, ni budak anak Pak Cik ni buta ni, boleh ke sembuh? Boleh, kan? Budak ni kata, sebenarnya yang sembuhkan tu bukan saya. Yang sembuhkan tu Tuhan saya, Allah. Jadi kalau Pak Cik nak sembuh, Pak Cik kena mengucap dulu. Kena mengucap tiada Tuhan selain Allah, masuk Islam. Nanti saya akan doa kepada Allah supaya sembuhkan Pak Cik. Maka Pak Cik ni pun masuk Islam dan budak ni pun doakan untuk dia. Akhirnya sembuh. Mata dia tadi yang buta tu boleh tengok balik. Asalnya buta boleh melihat. Seronoklah Pak Cik ni, Masya Allah. Dia pun balik semula ke istana dia. Dia semula, raja ternampak dia. Raja kata, bukan buta ke? Raja kata, bukan buta ke? Macam mana dia boleh melihat pula? Macam mana boleh tengok pula? Maka dia pun cerita, ada budak kecil ni satu bagus. Budak ni apa semua ni. Akhirnya sampai juga ke telinga raja. Akhirnya raja kata, budak ni bukan saya ajar dia belajar sihir ni ke? Kan? Maka dia panggil budak ni. Maka raja ni kata, wahai budak,
macam mana kamu boleh sembuhkan sana sini ni? Oh, budak ni terus terang dia kata, oh, sebenarnya yang ini adalah Tuhan saja yang sembuhkan. Bukan saya yang sembuhkan, Tuhan saya yang sembuhkan, saya cuma doa saja. Maka raja ni marah. Raja ni kata, ada ke Tuhan lain selain daripada saya? Bukan saya ke Tuhan? Maka budak ni kata, bukan. Tuanku pun adalah hamba sama seperti saya. Tuhan kita adalah Allah. Allah ni yang menciptakan kita semua, menciptakan saya, tuanku dan semua orang. Ini adalah ciptaan Allah. Tuhan kita adalah Allah Ta'ala. Maka marah raja ni. Maka raja ni marah. Maka raja ni kata, dengan siapa kamu belajar? Budak ni tak nak sebut. Ya, budak tak nak sebut sebab dia ingat ustaz dia kata. Tapi budak kecil senang je tangkap kotan-kotan sikit. Akhirnya sebut jugalah nama rahib tu. Budak ni kena tangkap, kena ikat, kena rotan ke apa ke, Allah Akbar, kena pukul, kena paksa. Akhirnya budak ni sebut juga, saya belajar ni dengan rahib sekian. Maka raja kata, pergi tangkap rahib tu. Raja kata, pergi tangkap rahib ni. Maka pergilah rombongan ni, tangkap rahib ni. Seret dia bawa depan raja. Maka raja ni marahlah. Kan? Kenapa kamu mengajar benda yang tak betul dan apa semua ni? Rahib ni tetap cakap benda yang betul. Dia kata, tidak. Yang Tuhan kita adalah Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuanku juga adalah manusia, hamba seperti saya juga. Ya? Maka raja ni marah. Raja ni cakap dekat dia punya pengawal dia, letak gergaji besar atas kepala dia. Suruh dia murtad. Dia ambil gergaji besar, letak atas kepala rahib ni. Paksa dia supaya keluar daripada Islam. Tak nak, dia kata. Saya tak nak keluar. Apa jadi pun saya takkan keluar daripada Islam. Inilah agama saya, agama tauhid saya. Maka raja kata, gergaji. Gergaji besar letak atas kepala tu, gergaji sampai terbelah dua. Masya Allah. Sampai dalam hadis kata apa? Sampai jatuh. Separuh sini, terbelah dua. Allahu Akbar. Syahid. Tapi tetap dengan agama tauhid dia. Subhanallah. Macam kuat iman orang dulu kan. Kuat iman tu. Masya Allah. Hari ni orang iman boleh dibeli. Kan? Boleh dibeli dengan itu ini, dengan benda-benda yang murah saja boleh dibeli iman dia. Allahu Akbar. Jadi budak ni, raja ni pun suruh budak ni pula. Raja ni suruh budak ni kata, kamu keluar daripada Islam. Ya? Kamu keluar daripada Islam. Budak ni kata, tak ada, saya takkan keluar daripada Islam. Maka raja kata kepada pengawal dia, tangkap budak ni, bawa budak ni naik ke gunung sekian, gunung ni paling tinggi, bawa budak ni sampai ke atas, campak dia, tanya dia sekali lagi, dia nak tak keluar murtad kan, nak keluar dari Islam. Kalau dia tak nak juga, campak dia di atas gunung tu. Maka pengawal-pengawal ni pun bawa lah budak kecil ni, ikat budak kecil ni, bawa naik panjat sampai ke atas gunung tinggi tu. Sampai atas gunung tinggi tu, budak ni doa, ya Allah, selamatkanlah saya daripada lelaki-lelaki ni. Maka Allah bagi gempa bumi, bergoncang gunung ni, semua orang jatuh. Semua pengawal-pengawal tu semua jatuh daripada gunung tu. Semuanya mati. Budak ni seorang je selamat. Budak ni seorang selamat. Dia pun turun. Dia jalan kaki. Dia turun. Dan dia pergi ke istana raja tu. Masya Allah. Kuat iman budak ni. Kalau kita lah dah selamat lagi ya. Buat pun nak pergi jumpa istana raja lagi. Tapi budak ni kuat iman dia. Dia selamat. Dia turun. Dia pergi jumpa raja tu. Dia masuk seorang-seorang. Dekat pintu istana. Tiba-tiba budak ni masuk. Pengawal semua dah tak ada. Maka raja kata, mana pergi semua pengawal-pengawal? Dia kata, tak ada. Tuhan saya telah selamatkan saya. Dia kata, raja ni tak puas hati lagi. Raja ni panggil lagi pengawal yang lain pula. Tangkap lagi budak ni. Bawa pergi naik sampan sampai ke tengah laut. Campak dia tengah laut. Kalau dia tak nak keluar daripada agama dia, campak dia dekat tengah laut. Maka bawa ada pengawal-pengawal yang pula ikat balik budak ni, tangkap balik. Bawa naik sampan ke, naik kapal ke, sampai dekat tengah laut. Sampai dekat tengah laut, budak ni berdoa, ya Allah, selamatkanlah saya daripada lelaki-lelaki ini. Selamatkanlah saya daripada mereka. Maka akhirnya Allah bagi ombak yang kuat, yang bergoyang-goyang. Semua jatuh dalam laut. Budak ni seorang selamat. Masya Allah. Kalau ikut logik, macam mana budak ni tak jatuh? Kata budak kecil jatuh sekali kan? Kalau orang tua pun jatuh, budak pun jatuh. Kuasa Allah. Allah kalau nak selamatkan orang, macam-macam cara. Jangan kita fikirkan macam mana cara Allah nak selamatkan kita. Itu satu tips dia. Doa kepada Allah, ya Allah, bagilah rezeki kepada saya, ya Allah. Jangan fikir macam mana cara Allah nak bagi rezeki. Ada cara Allah nak bagi rezeki pada kita. Bertahun-tahun kita hidup, ada rezeki. Kita hidup ni tanda kita ada rezeki. Kalau tak ada rezeki dah mati dah. Hidup ni tanda rezeki. Kita doa supaya Allah selamatkan kita. Jangan fikir macam mana cara Allah nak selamatkan saya. Jangan fikir. Satu orang sahabat Nabi Ibnu Abbas kalau tak silap, dia kata, kalaulah langit ni runtuh sekalipun,
nescaya Allah akan bagi jalan keselamatan untuk orang beriman. Tapi macam mana caranya jangan difikirkan. Masya Allah. Walhasil ombak kuat dekat laut, semua orang terjatuh masuk laut, mati semua pengawal-pengawal ni. Budak ni selamat. Dia pun balik ke darat, turun daripada sampan dia, jalan kaki balik ke istana. Insya-Allah. Balik ke istana. Tak lagi kalau kita lagi ya, tak, tapi budak ni kuat iman dia. Dia nak dakwah raja ni, dia kata. Maka budak ni pun dia nak dakwah raja ni, dia balik ke istana. Raja terkejut, tiba-tiba budak ni masuk dekat pintu. Dia seorang masuk, pengawal lain semua dah tak ada. Maka raja ni kata, mana yang lain, pengawal lain? Dia kata, Tuhan saya telah selamatkan saya. Budak ni kata. Maka raja ni susah hati. Maka budak ni kata macam inilah tuanku. Tuanku takkan berjaya untuk bunuh saya, melainkan ada satu cara je tuanku nak bunuh saya. Raja kata, macam mana cara nak bunuh awak? Budak ni kata, tuanku kena kumpulkan seluruh rakyat jelata dekat satu padang yang besar. Kumpulkan semua jelata dekat padang yang besar. Kemudian ikat saya dekat tiang. Kemudian ambil anak panah saya. Bukan anak panah orang lain, ambil anak panah saya dan kena sebut Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Tuhan kepada budak ini. Kemudian tuanku panah saya, cara ini baru saya boleh mati. Budak ni kata. Maka raja ni pun kata, tak apa, kita buatlah. Kita buat. Maka dikumpulkan semua rakyat jelata. Dia buat satu pengumuman. Dikumpul hari sekian-sekian. Maka kumpullah semua rakyat tu, tak tahulah ramai. Maka dikumpulkan. Maka dibuat, budak ni pun ditangkap, diikat dekat tiang. Kemudian semua orang tengok. Semua, dan kisah budak ni viral lah, orang kata. Viral satu negara tu, semua tahu. Semua orang follow lah apa kesudahan. Nak tengok siapa menang akhirnya. Budak menang ke raja menang? Budak lawan raja. Jadi raja ni rasa tercabar lah. Dia kalah dengan budak kecil. Maka dia tak puas hati lah. Maka semua orang follow isu ni. Maka semua orang datang penuh. Nak tengok siapa yang menang, raja ke budak. Maka diikat budak ni dekat tiang. Kemudian pengawal ni pun ambil anak panah daripada budak ni punya anak panah. Bekas anak panah tu ambil satu anak panah dia. Kemudian nak shoot lah dekat budak ni. Maka budak pengawal ni pun sebut seperti yang diajar oleh budak ni, Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Tuhan kepada budak ini. Maka dia lepaskan anak panah tu. Anak panah tu tepat kena kepada dahi budak itu, dan budak itu terus meninggal, syahid. Budak ni syahid depan semua orang. Maka semua orang tengok apa? Oh, betul lah yang boleh bunuh budak ni. Kira agama tu budak ni betul lah. Sebab apa? Sebab dia sebut Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Tuhan kepada budak ini. Maksudnya baru berkesan. Kalau tidak, tak berkesan nak bunuh budak ni. Maksudnya yang betul tu adalah Tuhan budak ni. Tuhan dia ni, Allah ni, inilah yang betul sebenarnya. Akhirnya apa? Akhirnya seluruh rakyat jelata tu semuanya masuk Islam. Seluruh rakyat jelata tu yang berkumpul tu semuanya masuk Islam. Maka raja lagilah marah. Maka semua rakyat berkata apa? Amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam 3 kali. Amanna birabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan budak ini. Kami beriman dengan Tuhan budak ini. Kami beriman dengan Tuhan budak ini. Maka raja lagi marah. Maka raja kata, gali parit. Ni cerita ni Ashabul Ukhdud ni, nak cerita panjang tafsir kisah ni, nak cerita Ashabul Ukhdud ni. Ukhdud tu maksud dia parit. Kalau orang tahu tanya Ukhdud tu apa, parit kan. Maka raja kata gali parit. Parit besar, bukan parit sebarang parit, parit yang besar. Raja kata gali parit, kemudian nyalakan api yang besar dalam parit itu. Kemudian tangkap seorang demi seorang rakyat ni yang masuk Islam ni, paksa dia supaya keluar daripada Islam. Kalau dia tak nak keluar daripada Islam, campak dia masuk dalam parit ni. Itu cerita dia. Maka dibuatlah gali parit yang besar. Maka dihidupkan api yang besar dalam tu. Ditangkap rakyat jelata tu. Seorang-seorang ditangkap. Seorang-seorang ditangkap. Maka keluar daripada Islam ni. Maka tak nak keluar daripada Islam. Semua orang tak nak keluar daripada Islam. Maka dia campak masuk dalam api, syahid. Seorang lagi campak dalam api, seorang lagi. Ramai berpuluh ribu dicampak masuk dalam api rakyat jelata ni, orang Islam ni. Sampailah satu ketika, satu orang wanita ni, dia wanita ni, satu orang ibu ni, dia ada bayi. Dia ada baby dia, anak kecil dia. Maka baby wanita ni pun masuk Islam juga. Tapi dia bawa baby dia. Maka
Pengawal kata, kamu tak nak keluar dari Islam, masuk terjun dalam parit ni. Maka wanita ni, si ibu ni dia nak terjun tapi dia teragak-agak, dia tengah pegang baby dia, tak sampai hati. Baby yang kecil, tak ada dosa, nak mencampak dalam api. Tak sampai hati lah seorang ibu. Mana ibu atas dunia yang tergamak anak dia, bukan kata kena bakar hidup-hidup dalam api, nak kena gigit nyamuk pun kan, satu orang ibu takkan benarkan kan gigit anak kecil dia. Maka mak ni dia tak agak-agak, tak sampai hati, dia tengah dokong baby dia kan, tak sampai hati nak terjun masuk dalam api yang besar ni. Maka tiba-tiba dengan kuasa Allah, budak ni, baby yang dia dokong tu boleh bercakap. Dengan kuasa Allah, baby yang dia dokong tu boleh bercakap. Baby itu berkata apa? Ya ummah isbiri fa innaki alal haqqi. Maka baby ni berkata, wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya ibu berada di atas jalan yang benar. Budak boleh bercakap. Tiba-tiba terkejutlah mak dia ni. Itu apa ni, berlaku. Memang ada dalam hadis, ada beberapa anak yang pernah bercakap semasa kecil, kata Nabi. Ini salah seorang daripadanya, selain daripada Nabi Isa lah. Nabi Isa, kemudian yang ini kisah Juraij dengan itu lebih kurang 3 orang kot yang bercakap, 3 atau 4 orang yang baby yang pernah bercakap masa kecil. Maka bercakap budak ni. Maka legalah hati budak mak ni. Dengan tu maka terjunlah mak ini dengan baby dia, akhirnya syahidlah bersama-sama. Masya-Allah. Syahid bersama-sama. Maka itulah kisah Ashabul Ukhdud. Itu kisah Ashabul Ukhdud ni. Tamam. Panjang cerita dia, ni hadis Nabi. Okey. Maka Allah kata apa? Qutila ashabul ukhdud. Celakalah kepada orang-orang yang gali parit tu. Allah kata. An-nari dhatil waqud. Api yang marak menyala-nyala, kata Allah. Dalam parit tu ada api yang marak menyala-nyala. Api, ya Allah. Api kalau besar, kita jauh pun kita boleh rasa bahang dia. Kan? Kita boleh rasa bahang dia tu. Kalau dekat tu belum kena api lagi pun dah boleh melecur kan, bahang panas. Masya-Allah. Idhum 'alaiha qu'ud. Allah kata, ketika mana mereka duduk-duduk di tepi parit tu. Mereka tengok je duduk tepi parit tu, diorang tengok je orang Islam kena campak hidup-hidup dalam parit tu, diorang macam menonton. Macam menonton aja, seronok tengok kan. Bersorak aja duduk tepi tu. Subhanallah. Idhum 'alaiha qu'ud. Allah kata ketika mereka duduk di tepi-tepi parit itu, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan aja apa yang mereka lakukan kepada orang beriman tu, mereka menyaksi, mereka melihat aja. Tengok aja. Masya-Allah. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyeksa orang-orang yang beriman itu kecuali sebabnya kerana mereka yang beriman ini beriman kepada Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hamid yang maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang memiliki kerajaan 7 petara langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah maha menyaksikan segala-galanya. Maka Allah kata apa? Apa dosa orang beriman ni? Dosa mereka sebab mereka sujud kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Memang sepatutnya kena sujud kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apa salahnya? Kenapa? Itu Allah bela. Subhanallah. Untung jadi orang beriman. Banyak ayat dalam Quran Allah membela orang yang beriman. Sekarang ni kita tak rasa. Dekat akhirat nanti. Dekat akhirat nanti akan jelas kelihatan bagaimana Allah membela orang-orang yang beriman ini. Masya Allah. Sehingga kan di akhirat nanti orang-orang yang bukan Islam berkata, alangkah bagusnya kalau kami dunia dulu orang Islam. Rubbama yawadul ladzina kafaru allau kanu muslimin. Mereka berkata bagusnya kalaulah kami pun orang Islam juga. Sebab mereka lihat orang Islam ni diberi layanan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Sampai satu tahap ahli syurga dah masuk syurga, tapi ada orang Islam yang pendosa ni dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka diseksa satu tempoh yang sangat panjang jugalah dalam neraka ni. Tiba-tiba ahli neraka ni yang bukan Islam ni, mereka kata kepada ahli neraka yang Islam ni, mereka kata, kamu bukan orang Islam ke?
Ya, kami orang Islam. Habis tu kenapa kena masuk neraka juga? Mereka kata sebab kami kat dunia dulu banyak buat dosa. Maka orang dia kata apa? Dia kata tak ada faedah lah kamu beri Islam dekat dunia dulu. Apa faedah kamu Islam atas dunia dulu? Kamu pun sama-sama masuk neraka macam kami, dong gelak kan. Sampai begitu Allah Taala rasa marah. Allah marah, Allah kata keluarkan semua orang Islam daripada neraka. Masa tu dikeluarkan semua orang Islam daripada neraka, seorang pun tak tertinggal lagi. Setiap orang yang pernah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mati dalam keadaan beriman lah, semua dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Dan ketika tu syurga ditutup pintunya rapat-rapat, dah tak ada jalan keluar lagi. Masya-Allah, itu dia. Jadi Allah membela orang-orang beriman. Allah kata mereka itu apa dosanya orang Islam ni? Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Apa salahnya orang beriman ni? Mereka cuma sembah kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Salah ke? Tuhan ni memang tak boleh disembah ke macam mana? Masya-Allah, ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, lelaki atau perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab neraka Jahannam, dan mereka akan mendapat azab yang membakar, yang panas membakar. Allah kata apa? Orang yang menyeksa, menyakiti orang Islam dekat akhirat besok akan masuk neraka Jahannam, Allah kata. Masya Allah. Dan dia akan dapat masuk neraka yang sangat panas membakar. Allah bagi ancaman. Macam satu orang dia jaga keluarga dia. Ini keluarga saya, jangan kacau keluarga saya. Siapa kacau keluarga saya, siap. Contohlah hari ni kan. Ataupun dia kata, ni geng saya. Siapa kacau geng saya, siap. Siapa sentuh je geng saya, siap. Macam tu lah Allah jaga orang beriman ni. Masya Allah, untung. Alhamdulillah. Untung Allah jaga. Allah kata apa? Siapa yang usik orang-orang beriman ni, siap dekat akhirat besok. Nantilah, tunggulah. Masya Allah, Allah jaga orang beriman ni. Subhanallah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapat syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dzalikal fawzul kabir. Itulah kejayaan yang besar. Itulah kejayaan yang besar, Allah kata. Orang beriman yang beramal soleh, ini kejayaan yang besar. Inilah iman kita. Hidup kita atas dunia ni semua tipu aja. Ya. Tipu daya. Kita nampak depan mata kita tipu daya. Ya. Kalau orang meninggal dunia, tengok dia masuk dalam kubur, apa yang dia bawa? Dia bawa tak handphone dia? Dia bawa tak kunci kereta dia? Dia bawa tak kunci motor dia? Dia bawa tak dia punya kad kredit dia, kad debit dia? Dia bawa ke dia punya apa pun tak bawa. Kosong, nampak depan mata hari ni. Tapi kita nampak depan mata tapi masih tertipu. Masya Allah. Sebab tu Iskandar Zulkarnain. Dia ni, Iskandar Zulkarnain ni, dia besar kerajaan dia zaman dulu. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia pesan kepada khadam dia, kalau saya meninggal dunia nanti, buat keranda, bagi tangan saya terkeluar daripada keranda. Orang masuk keranda, kubur jenazah kan tangan macam ni kan, balut sekali kapan. Dia kata tak, saya nanti kalau tebuk lubang keranda ni, biar tangan saya terkeluar ke kanan keranda ni. Supaya biar orang tengok tangan saya kosong, satu apa pun saya tak bawa masuk kubur. Biar orang tengok saya ni kan, Iskandar Zulkarnain ni yang memiliki kerajaan dari timur sampai ke barat, tapi masuk kubur apa pun tak bawa, tangan kosong aja, biar semua orang tahu. Subhanallah. Itu dia. Macam hari ni lah kita tengok filem kan, kita tahu filem tu penitipu. Itu lakon semata-mata, ada director dia, ada kamera dia, ada dialog dia kena hafal. Tapi kita tengok filem, kita kan sampai menangis. Kita menangis. Kita tahu itu tipu, tapi kita layan dan kita menangis, kita bagi respon. Tapi Al-Quran ni kita tahu itu betul, tapi kita tak baca, kita biar aja. Masya Allah. Itu yang ajaib. Ulama kata pelik orang hari ni. Kita tengok filem yang kita tahu benda tu tipu, tapi kita layan dan kita percaya, kita menangis. Dan kita baca Quran, kita tahu benda ni betul, tapi kita rasa tak ada apa-apa. Quran ni, Masya Allah. Jadi itu dia kelemahan iman kita. Kan, subhanallah. La ilaha illallah. Jadi Allah kata apa? Orang yang beriman dan beramal soleh ini,
Inilah sebenarnya kita punya harta kita, iman kita, amal soleh kita, ini dia. Dekat akhirat nanti ada orang VVIP macam kita kat dunia ni kan. Kita naik kereta dalam jam, tapi VIP naik kereta balik kerja senang je. Polis buka jalan kan. Tepi nak buka jalan, kena bagi laluan dekat dia kan. Senang. Dekat akhirat besok pun ada VVIP dekat akhirat besok. Tapi macam mana dinilai pangkat dia tu, macam mana berdasarkan iman dia dan amal soleh dia. Yang atas dunia ni amal soleh dia banyak, dia beramal soleh, datang ke masjid, sembahyang berjemaah, baca Quran, zikir, datang duduk majlis ilmu, majlis zikir, sembahyang tahajud, macam-macam lah, sedekah, infak, wakaf, semua ni. Maka inilah orang-orang VVIP dekat akhirat besok, masya-Allah. VVIP dekat akhirat besok. La ilaha illallah. Jadi jumlah nisbah ahli neraka dengan ahli syurga ni, nisbah dia satu orang ahli syurga bersamaan dengan 999 orang ahli neraka. Dalam 1000 orang, nisbah dia dalam 1000 orang, satu orang akan masuk syurga, 999 orang akan masuk neraka. Allahu Akbar. Jadi bila Nabi cerita benda ni kepada sahabat, sahabat sedih, ya Allah, sikit je ya Allah, ya Rasulullah, ahli syurga ni. Kami ni macam mana ya Rasulullah, boleh masuk syurga ke tak boleh kami ni? Nabi kata jangan risau. Nabi kata sebab kamu ni kalau nak dibanding dengan umat-umat yang dahulu, kamu ni cuma ibarat seekor lembu yang ada setumpuk putih, lembu hitam tapi ada setumpuk putih. Maka kamu ni, umat kamu ni macam setumpuk putih tu aja. Maksudnya ramai umat-umat sebelum ni. Nabi bagi harapan kepada sahabat, jangan risau. Kan? Masya Allah, Allah takkan sia-siakan orang yang beriman kepadanya. Subhanallah, itu dia. Jadi itu dia, itulah hidup kita yang sebenarnya. Allah kata dzalikal fauzul kabir, itulah kejayaan yang sebenar, itulah kejayaan yang sebenar dekat akhirat besok. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allah kata barang siapa yang jauhkan daripada neraka, masuk syurga, dia telah berjaya. Hari ni macam mana kalau kita berjaya? Kalau kita dapat result periksa, lulus, cemerlang, oh happy, kita bukan kepalang. Kalau kita nak minta projek, berjaya, kita punya application kita berjaya, nak minta projek ke, minta tender ke, berjaya. Kita punya business kita berjaya, happy tak? Seronok tak? Macam itulah juga Allah kata, kejayaan dekat akhirat itu kejayaan yang sebenar. Dzalikal fauzul kabir. Kabir tu maksud dia besar. Semua kejayaan yang lain ini semua kecil. Kejayaan yang besar, bila berjaya selamat daripada neraka, masuk dalam syurga, itu kejayaan yang besar. Allah kata, dzalikal fauzu al-kabir. Kabir tu besar, bahasa Arab. Kalau kabir besar, saghir kecil. Kan? Jadi itu dia, subhanallah. Jadi jangan kita berpuas hati, kita masih belum berjaya. Allah bagi tahu ni supaya kita ingat kita masih belum berjaya. Dekat sana kalau kita selamat, itulah kejayaan kita yang sebenar, masya-Allah. La ilaha illallah. Jadi kenapa Allah tak bantu orang beriman yang kena seksa, kena azab ni apa semua? Kenapa Allah tak tiba-tiba api tu terpadam ke apa ke? Itu memang Allah sengaja, supaya Allah nak bagi syurga yang besar. Makin besar ujian, makin besar syurga. Makin besar satu orang, makin berat satu orang tu diuji atas dunia ni, makin besar ganjaran yang dia akan dapat dekat akhirat besok. Sebab tu ada orang-orang Islam yang dia diuji, Allah biar dia diuji. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi dia syurga yang besar. Kalau kita nak bagi naik pangkat staff, mesti ada test, mesti ada kerja. Kita bagi kerja. Kan? Sebab kita nak naikkan pangkat dia. Kita nak tunjuk dekat orang atasan, tengok dia boleh buat kerja. Saya bagi kerja banyak, dia boleh buat. Kan? Jadi jangan risau. Dapat kerja banyak tu sebab nak naik pangkat. Itulah ibarat dia. Kan? Soalan exam, soalan UPSR, contoh UPSR pun dah tak ada. Kan? Dengan soalan SPM, dengan soalan degree, dengan soalan PhD, tak sama. Mana boleh sama soalan buat PhD dengan soalan SPM? Mana yang lagi susah? Sebab apa? Sijil itu lagi besar, pangkat dia mesti lagi susah. Macam itulah ibarat dia. Kalau ujian diberi berat atas dunia, maksudnya Allah nak bagi syurga yang lagi besar. Sebab itu dibiar. Waktu zaman Nabi SAW tu ada contohnya Ammar bin Yasir, di satu keluarga dibunuh.
Ingat Ammar bin Yasir, dia tengok mak dengan ayah dia dibunuh depan-depan dia. Nah, maka Nabi kata, sabarlah wahai Ali Yasir, isbir ala Yasir, fa inna maw'idukumul jannah. Nabi kata, sesungguhnya kamu akan dapat syurga dekat akhirat besok. Jadi dibiarkan, sebab apa? Diberi kesabaran, sebab apa? Dia akan dapat syurga. Itu dia. Subhanallah. Masa waktu dah. Okey. Jadi kita bagi duluan kepada azan, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه لا تسمعنا كلا Bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat yang mengatakan Ashabul Ukhdud ni berlaku pada zaman Nabi Isa AS. Ada riwayat mengatakan waktu lain, bukan zaman Nabi Isa. Ada riwayat yang mengatakan peristiwa parit ini berlaku beberapa kali. Dan ada riwayat yang mengatakan jumlah Ashabul Ukhdud ni yang dicampak dalam parit itu sab'ah wa sab'un. Kan? Apa ni, ada banyak riwayat lah. Ada banyak riwayat. Ada yang mengatakan sampai beribu-ribu orang yang dicampak di ke dalam parit tu. Masya-Allah. Pembunuhan beramai-ramai yang dibunuh. Subhanallah. Jadi itu dia. Islam ni ditindas daripada dulu sampai sekarang. Kenapa agama lain tak ada ditindas? Islam je. Kenapa yang ditindas ni Islam? Boleh fikirlah. Kan? Sampai ada orang fikir, kenapa ustaz yang kena tindas ni Islam aja? Ya? Sebab benda yang betul ni memang diuji lah. Benda yang betul itu menunjukkan Islam agama yang betul. Sebab daripada dulu sampai sekarang Islam saja ditindas. Kan? Dia dibunuh, dijajah apa semua ni, bersatu apa semua. Sampai ada satu orang ni, dia bukan Muslim lah. Ada sejak kisah dia kata anak dia nak keluar daripada agama dia, saya tak sebutlah agama dia. Dia kata kepada anak dia, awak boleh masuk agama apa pun kecuali Islam. Masuklah agama pun ayah tak kisah, Islam je jangan masuk. Sampai anak ni pelik, kenapa Islam tak boleh masuk? Agama ni boleh masuk, kenapa Islam je tak boleh masuk? Dia buat kajian tentang Islam, masuk Islam akhirnya budak ni. Masya-Allah. Jadi kita berdoalah mudah-mudahan Allah kekalkan iman kita, anak-anak kita, insya-Allah. Mudah-mudahan tauhid, agama tauhid ini kena, akidah ni kena jaga. Sekarang ni banyak fahaman pelik-pelik, banyak benda pelik-pelik. Daripada barat lah, daripada benda ni movie je, asalnya hiburan, daripada movie, daripada media sosial, daripada lagu, tapi sampai boleh merosakkan akidah.
tak perasan, masya-Allah. Jadi kena jaga, kena mantapkan akidah kita dan anak-anak kita. Maka mudah-mudahan kita semua berkumpul dekat akhirat besok dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kejayaan yang besar. Allah kata zalikal fauzul kabir. Itulah kejayaan yang besar. Mudah-mudahan kita semua berkumpul dalam syurga nanti mendapatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itu saja insya-Allah perkongsian untuk malam ni. Jadi ada rezeki kita berjumpa di lain masa, kita sambung lagi bacaan tafsir ni. Wallahu alam. Sekadar itu saja, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.